Bagaimana baju ini boleh kering? Dan apakah proses yang menyebabkan baju itu menjadi kering? Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan 5.2 penyejatan air. Diharap pelajar-pelajar dapat menjelaskan maksud penyejatan air dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air. Bagaimana baju ini boleh kering? Dan apakah proses yang menyebabkan baju itu menjadi kering? Ya, ini disebabkan oleh proses penyejatan. Dan apakah proses penyejatan itu? Proses penyejatan air adalah proses yang berlaku di permukaan air yang menukarkan cecair kepada wap air pada sebarang suhu. Ini bermaksud molekul-molekul air akan terlepas ke udara membentuk gas atau membentuk wap air. Semakin banyak wap air yang terlepas ke udara, maka suatu objek itu lebih mudah untuk menjadi kering dengan lebih cepat. Dan apakah faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air? Bagaimanakah itu boleh cepat kering? Apakah kelembapan udara mempengaruhi kadar penyejatan air? Okey, di sini kita membuat satu aktiviti yang ringkas di mana kita letakkan satu bekas dan kita isikan dengan air. Kemudian kita tutup bekas tersebut menggunakan skup kaca dan kita gantungkan kertas C. Itu adalah kertas obat klorida lembap. Dan satu lagi radas ialah kita letakkan satu bahan kimia, kalsium klorida kontang. Dan kita tutupkan dengan skup kaca dan kita letakkan kertas kobat klorida lembap. Dan kalsium klorida kontang ini berfungsi untuk menyerap lembapan. Ini bermaksud pada radas K, lembapan menjadi kurang. Pada radas C, lembapan menjadi tinggi. Jika kita biarkan dalam masa beberapa jam, kita akan dapati pemerhatian seperti ini. Ya, sebelum kita lihat pemerhatian, kita lihat dulu pemboleh ubah. Pemboleh ubah manipulasi adalah kelembapan udara. Kita tahu bahawa J, kelembapan lebih tinggi, K, kelembapan lebih rendah. Kerana pada K terdapat kalsium klorida kontang yang menyerap lembapan. Yang bergerak belas adalah kadar penyejatan air dan yang dimalarkan adalah suhu persekitaran. Jadi pemerhatian kat sini kita boleh tahu bahawa kertas K kering dahulu. Kenapa kertas K kering dahulu? Kerana kelembapan udara yang rendah mempercepatkan kadar proses penyejatan air. Soalan kedua, adakah suhu persekitaran mempengaruhi kadar penyejatan air? Jadi dekat sini kita letak dua baju, satu di dalam rumah, satu di luar rumah. Jadi pemboleh ubah yang dimanipulasi adalah suhu persekitaran. Ini bermaksud suhu persekitaran di luar lebih tinggi dibandingkan dengan suhu persekitaran dalam rumah. Kemudian yang bergerak belas adalah kadar penyejatan air yang dimalarkan adalah luas permukaan terdedah. Selama beberapa jam kita akan dapati bahawa baju M kering dahulu kerana suhu persekitarannya lebih tinggi. Suhu persekitaran yang lebih tinggi menyumbang kepada kadar proses penyejatan yang lebih tinggi. Maksud, apabila suhu persekitaran tinggi, maka pelepasan molekul air daripada baju berlaku dengan lebih cepat. Okey, soalan 3. Adakah luas permukaan terdedah mempengaruhi kadar penyejatan air? Ini ada 3 jenis kain yang berlainan saiz iaitu N, O dan P. N tu kita bentangkan luas, O kita lipat 2 dan P kita lipat 3.
Jadi boleh ubah dekat sini, manipulasi luas permukaan terdedah yang bergerak balas kadar penyejatan air dan yang dimalarkan adalah suhu persekitaran. Selepas beberapa jam, kita akan dapati bahawa baju N kering dahulu berbanding dengan baju O dan baju P. Ini berlaku kerana luas permukaan terdedah pada baju N adalah lebih tinggi. Soalan keempat, adakah pergerakan udara mempengaruhi kadar penyejatan air? Apabila cuaca hujan, maka kita boleh sidai baju di dalam rumah. Baju R tiada pergerakan udara, manakala baju Q terdapat kipas, di mana kipas ini akan menggerakkan udara di ruang bilik tersebut. Dan boleh ubah manipulasi adalah pergerakan angin, bergerak balas kadar penyejatan air, dan yang dimalarkan adalah luas permukaan terdedah. Dan selama beberapa jam, kita akan dapati baju Q kering dahulu berbanding dengan baju R. Kenapa ini terjadi? Kerana pergerakan udara yang lebih laju mempercepatkan proses pelepasan molekul air ke udara dan menyebabkan baju Q kering dahulu berbanding dengan baju R. Okey, kadar penyejatan air dipengaruhi oleh 4, iaitu kelembapan udara, suhu persekitaran, luas permukaan terdedah dan pergerakan angin. Pelajar-pelajar perlu ingat bahawa 4 faktor ini mempengaruhi kadar penyejatan air. Ini bermaksud apabila kadar penyejatan air tinggi, maka kelembapan udara berkurang, suhu persekitaran meningkat, luas permukaan terdedah besar dan ada pergerakan angin. Proses penyejatan ini kita selalu gunakan dalam kehidupan harian kita. Contohnya, kita sidai kain. Bila kita sidai kain, kain menjadi kering. Ini adalah proses penyejatan air. Selain daripada itu, maka adanya penghasilan garam daripada air laut. Jadi, air laut diambil dan disejatkan, hasilnya adalah garam. Kemudian, penghasilan ikan masin. Ikan masin kita potong, kita jemur, maka molekul-molekul air pada ikan masin tersebut akan terlepas ke udara dan hasilnya adalah air ikan masin. Itu sahaja perkongsian daripada cikgu. Semoga pelajar-pelajar memahami subtopik ini.